Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazil Unity Channel. Petang ini aku terkejutlah apabila aku lihat dalam Facebook page Sam Gaz, beliau salah seorang daripada pemimpin yang ada dalam PKR. Beliau menyatakan bahawa peguam pun ditipu bersatu. Saya terkejutlah dengan kenyataan itu. Betulkah sampai peguam yang hebat pun boleh ditipu oleh parti bersatu? Saya tak tahulah betulkah ditipu atau bagaimana. Tetapi di dalam satu berita di dalam FMT menyebut peguam gagal menuntut yuran guaman daripada parti bersatu sebanyak 12,5 juta. Patutlah peguam ini marah sangat. Peguamnya pula bukan peguam yang biasa-biasa. Peguam ini peguam yang sangat luar biasa, berpengalaman dan boleh dianggap sangat dihormati dan juga sangatlah mempunyai kredibiliti yang hebat. Mahkamah Tinggi berkata Hanif Katri Abdullah tidak pernah memaklumkan kepada pihak terbabit bahawa perkhidmatannya perlu dibayar. Amat mengejutkanlah kan. Kesian jugalah Hanif Katri Abdullah ni. Bukan peguam biasa-biasa. Ini peguam luar biasa. Tapi dia tidak berjaya menuntut bayaran sebanyak 12,5 juta. Makna kata bersatu tidak mahu bayar 12,5 juta terhadap Hanif Katri Abdullah yang menuntut jumlah tersebut. Jadi sekarang siapa sebenarnya yang tipu? Persoalannya sekarang siapa yang menipu, siapa yang ditipu dan siapa yang diperdayakan. Yang mengecewakan kita ialah adakah memang ini adalah sikap-sikap orang politik, sikap politik yang suka memberdayakan orang? Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci penipu. Sebelum itu, saya kongsi dulu dengan Anda semua, ini terapi imun Transovector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit apabila imun badan kita lemah. Apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak bertindak dengan bijaksana, penyakit akan tinggal dalam tubuh badan kita lalu menyebabkan kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Penyakit itu akan terus menghantui kita karena akarnya masih ada di sana. Tapi dengan peningkatan daya imun badan, dengan imun badan kita dididik oleh terapi imun ini menjadi bijaksana, ia akan dapat mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Dia dapat tahu mana satu penyakit yang perlu dihapuskan oleh imun badan kita sendiri. Melalui imun badan juga kita sembuh. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Dan ingat, produk ini adalah penemuan saintis paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini. Dapatkannya sekarang, dan ini adalah lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Mungkin ini adalah jawaban kepada masalah kesehatan Anda semua. Saudara-saudara sekalian, menariknya hari ini apabila seorang peguam kanan yang luar biasa, satu Malaysia tahu, Hanif Katri Abdullah tidak berjaya menuntut yuran guaman sebanyak 12,5 juta daripada Parti Bersatu. Menyedihkan apabila membacakan berita ini. Adakah parti politik ini yang memperdayakan Hanif Katri atau Hanif Katri sendiri yang terlupa dia ingin memberikan secara sukarela perkhidmatan? Pro bono lah macam tu kan. Mahkamah Tinggi telah menolak tuntutan yuran guaman 12,5 juta difailkan peguam Hanif Katri Abdullah terhadap Bersatu bagi perkhidmatan guaman yang diberikan antara tahun 2016 hingga tahun 2020. Hakim Akhtar Tahir memutuskan bahawa keterangan yang dikemukakan di mahkamah oleh defendant Bersatu, iaitu Presiden Muhyiddin Yassin sendiri, Timbalan Presiden Hamzah Zainuddin sendiri dan Bendahari Saleh Bajuri lebih boleh dipercayai. Planatif, Hanif tidak pernah mengeluarkan bil, berbincang atau memaklumkan kepada defendant bahawa perkhidmatannya perlu dibayar. Pengambilan hanya dibuat selepas langkah Sheraton pada tahun 2020, kata hakim itu, merujuk kepada Bersatu yang berpaling tada terhadap Pakatan Harapan PH sebelum kerajaan tumbang dan digantikan dengan pentadbiran pimpinan
Perikatan Nasional PN. Mahkamah juga mendapati tiada tindakan daripada defendant berhubung invoice Hanif adalah wajar kerana tiada persetujuan awal untuk pembayaran dibuat antara beliau dan Bersatu. Alamak, kesian jugalah kan. Komen netizen dalam ruangan komen kata mereka, takkanlah peguam yang hebat macam ni pun tiada surat hitam putih, kata mereka. Kenapa pula tiada hitam putih sedangkan jumlahnya sedang begitu besar, 12,5 juta. Mahkamah juga mendapati tiada tindakan daripada defendant berhubung invoice Hanif adalah wajar, kata mahkamah. Mengambil kira keadaan dan tingkah laku pihak-pihak, perkhidmatan yang diberikan adalah atas dasar sukarela, kata Akbar. Hanif diperintahkan membayar kos 150,000 kepada Bersatu. Waduh, sudahlah tidak dapat bayaran, diarah pula bayar kos. Peguam itu memfailkan samanya pada tahun 2021 bertujuan mendapatkan semula iuran guaman 12,5 juta daripada pihak terbabit untuk perkhidmatan yang diberikan. Beliau mendakwa sebelum memfailkan saman itu, beliau telah mengeluarkan invoice kepada parti untuk perkhidmatan yang diberikan tetapi tidak mendapat sebarang maklum balas. Dalam pembelaannya, Bersatu mendakwa perkhidmatan Hanif diberikan secara pro bono tanpa charge antara 2016 hingga tahun 2020. Hanif kemudian memberitahu pemberita bahawa dia mungkin akan membuat rayuan terhadap keputusan hari ini. Jadi terpulanglah pada anda semua. Nak percaya mana satu, Hanif Katria Abdullah ataupun Parti Bersatu? Siapa yang diperdaya, siapa yang memperdaya, siapa yang menipu, siapa yang ditipu? Terpulanglah pada anda semua. Tapi itulah kan, kita simpati sebenarnya kepada Hanif Katria Abdullah. Karena kalau betul lah dia tidak dibayar atas perkhidmatan dia yang mungkin dia anggap bukan pro bono, maka kesianlah. Lebih kesian lagi, sudahlah tidak dapat 12,5 juta yang dituntut. Turut juga pula disuruh arah bayar untuk kos guaman, pendaftaran pengurusan. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Walaupun Sanusi baru saja menang dalam kes saman membabitkan Menteri Keselamatan Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail, hari ini satu pula kejutan besar, pendedahan besar terhadap Sanusi berlaku. Siapa sebenarnya tekan rakyat Kedah dengan kenaikan tarif air premium tanah, kata laporan di Harapan Daily ini. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Mahfuz Omar menemplak tindakan Dewan Undangan Negeri Kedah yang meluluskan semakan semula perluasan SST, sedangkan masalah sebenar rakyat Kedah berpunca daripada kenaikan tarif air dan premium tanah. Usul yang dibawa dan diluluskan di Dewan Undangan Negeri Kedah yang membantah semakan semula perluasan SST hanyalah gimik politik murahan. Hakikatnya, SST 8% hanya dikenakan pada barangan mewah, bukan barang asas harian, katanya lagi. Beras, minyak masak, gula, tepung, sayur, dan ikan tidak terlibat langsung. Jadi hujah kononnya rakyat Merhain terbeban adalah pembohongan semata-mata. Saudara, apa pula pendapat Anda tentang isu ini? Siapa sebenarnya yang menekan rakyat Kedah dengan kenaikan tarif air dan juga premium tanah? Itulah sebabnya ramai netizen yang menyatakan bahwa kalau orang lain buat, tak boleh. Kalau dia yang buat, boleh saja. Itu mengaitkan dengan PAS. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Izinkan saya dulu untuk berkongsi kepada Anda semua. Ini terapi imun Transfector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak dengan baik, kita sukar atau tidak sembuh daripada penyakit. Tapi dengan imun badan yang mendidik imun badan kita, terapi mendidik imun badan kita jadi bijaksana, kuat dan seimbang, kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita yang menghapuskan semua akar penyakit itu. Coba dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera, dan ingat, produk ini lulus KKM dan juga halal. Saudara-saudara sekalian, ini dikatakan tidak membebankan rakyat, sedangkan semakan semula SST untuk barang mewah.
Adakah Adun Kedah merupakan pengguna barang mewah yang naikkan SST? Nampaknya Adun PAS PN Dun Kedah bukan ketahuan kepala Eko, kata beliau lagi. Walaupun kenaikan tarif air adalah dengan kelulusan Suruhanjaya Perkhidmatan Air SPAN, namun terpulang kepada kerajaan negeri nak tentukan naik atau tidak dan kadar kenaikan. Masalahnya kerajaan Kedah, pimpinan Menteri Besar Sanusi hanya tahu mempersoalkan semakan semula SST yang telah dikenakan pada barangan mewah. Tak salah nak naik, tapi jangan sampai pandai menyalahkan kerajaan persekutuan. Kerajaan semak semula SST untuk pulangkan kembali kepada rakyat, khususnya asnaf dan B40. Kerajaan Kedah pulangkan apa, kata beliau. Beliau menegaskan bahawa air dan tanah adalah keperluan asas setiap rakyat, manakala perluasan SST hanya melibatkan barang mewah. Siapa sebenarnya yang menekan rakyat? Jawapannya ada di Wisma Darul Aman, bukan di Putrajaya, kata Mahfuz lagi. Apalah pendapat anda semua? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa jam selepas Saifuddin Nasution Ismail kalah dalam saman fitnah terhadap Sanusi Maknur, ini yang berlaku kepada beliau. Ada yang menyangka Saifuddin dan Fadilina Siddiq akan letak jawatan. Ada yang mahu supaya mereka letak jawatan. Kononnya Fadilina gagal dalam urusan ataupun dalam kes membabitkan Zara. Tapi saya tidak setuju dengan tuntutan itu. Karena apa yang dituntut itu lebih kepada politik. Lebih kepada politik semata-mata dan tiada kaitan dengan kes pun. Jadi mereka menuntut Saifuddin Nasution Ismail letak jawatan kerana pun kalah dalam kes fitnah terhadap Sanusi Maknur. Namun demikian, apa yang berlaku? Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Keselamatan Dalam Negeri, bukan letak jawatan. Dia tidak letak jawatan. Sebaliknya, dia akan membuat tindakan susulan berkaitan kekalahan itu di mahkamah. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menghormati keputusan mahkamah, namun memutuskan untuk membuat rayuan terhadap keputusan tersebut. Walau bagaimanapun, setelah meneliti keputusan tersebut bersama pasukan Guaman, saya berpendirian bahawa terdapat asas undang-undang yang kukuh untuk dirayu, kata Saifuddin Nasution Ismail. Justru saya telah mengarahkan peguam cara saya untuk segera memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan. Saya juga akan memohon penangguhan pelaksanaan keputusan berkenan sementara menunggu proses rayuan selesai, katanya. Apa yang menariknya ialah betapa institusi kehakiman di Malaysia sekarang ini sangat telus. Bayangkan, Menteri Keselamatan Dalam Negeri pun boleh kalah di mahkamah. Ini menunjukkan bahawa secara tidak langsungnya tiada campur tangan politik dalam keputusan mahkamah. Inilah buktinya negara kita sedang dalam proses transformasi yang kita tunggu-tunggu. Semoga apa yang kita harapkan akan terus berlaku. Sebelum itu, izinkan saya untuk berkongsi dengan anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita rendah, apabila imun badan kita tidak seimbang, ia juga akan menyebabkan kita bermasalah penyakit. Imun badan yang lemah juga akan menyebabkan badan kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tapi apabila imun badan kita kuat, seimbang dan luar biasa bijaksana, maka semua akar penyakit akan dihapuskan oleh imun badan kita sendiri. Cuba dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Saudara-saudara sekalian, sebagai seorang yang menghormati prinsip keluhuran undang-undang, saya percaya sistem kehakiman negara akan memberikan ruang yang adil bagi saya mengemukakan hujah dan mempertahankan kebenaran, kata Saifuddin Nasution Ismail. Saya ingin menegaskan bahawa segala kenyataan yang saya keluarkan sebelum ini
adalah berasaskan tanggung jawab saya dalam menyuarakan isu-isu kepentingan awam, katanya lagi. Saya akan terus berpegang pada prinsip bahwa keterbukaan, integriti, dan kebertanggungjawaban adalah asas penting dalam sebuah amalan demokrasi, katanya lagi. Mahkamah Tinggi Al-Usta telah pun memutuskan bahwa Saifuddin kalah dalam kes saman fitnah yang difailkan oleh Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor. Ia berkaitan dengan kenyataan Saifuddin dalam isu pelembungan nadir bumi dan peruntukan Maris pada tahun 2023. Saifuddin telah mendakwa bahawa Sanusi terlibat dalam kecurangan nadir bumi di Bukit Enggang Sik. Kenyataan berhubung Maris dibuat dalam beberapa sidang media. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad John Han Lee mengarahkan Saifuddin membayar Sanusi sebanyak RM600,000 sebagai ganti rugi am dan RM70,000. Selain daripada itu, Saifuddin diarahkan menerbitkan permohonan maaf di dalam dua akhbar, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, dalam tempoh 14 hari. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.